Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zaidullah bin Maimi. Saya akan sebutkan objektif budaya memberi salam. Okey, yang pertama, masyarakat luar atau pelajar dapat mengamalkan cara memberi salam dan menjawab salam dengan betul. Yang kedua, melahirkan generasi yang beradab. Yang ketiga, mewujudkan suasana yang positif. Yang keempat, memberi salam dapat menyatakan hormat kepada orang lain. Yang kelima, memupuk nilai-nilai mulia di antara pelajar, guru atau masyarakat luar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aris Sufian daripada Kumpulan Serduduk Emas. Kami ditugaskan untuk menyampaikan sebuah ceramah. Apa-apa lah, ceramah tentang budaya memberi salam. Okey, saya mulakan. Saya mulakan dengan beberapa rangkap pantun. Okey. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Pergi berumah di Tanjung Rokan, sebelum pulang mengail ikan. Kehadiran Tuhan kami alukan, kecil tapak tangan, biru ditadahkan. Sayang kumbang mencari makan, terbang sering di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Okay, yang first penceramah Adib. So dia akan mulakan sesi ceramah kita. Kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang pertama sekali yang sepatutnya membincangkan topik ni lah. So kita straightforward je sebab kita tak nak drag masa panjang-panjang sangat sebab dah pukul 10.30 semua orang nak rehat-rehat tidur. So adab, first kali kita cakap pasal adab memberi salam. Kebanyakan orang sekarang tak anggap benda ni sebagai satu perkara yang wajib ataupun satu perkara yang serius sebab like diorang rasa macam benda tu as benda yang biasa. Tapi sebab kita sebagai seorang umat Islam, kita tahu benda tu memberi salam itu satu perkara sunat dan menjawab salam itu merupakan satu perkara yang wajib. Tapi tak salah dan juga tak salah lah kalau kita bagi salam kan. Sebab kalau contoh kita as student, sebab kita as student kan, kita bila jumpa lecturer ke apa, kita orang tundukkan kepala and also kita cakap bagi salam, Assalamualaikum. So kat sini kita akan terangkan sedikit beberapa adab ringkas ataupun apa yang kita boleh nampak daripada adab memberi salam ini. So daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, hendaklah orang yang menaiki kenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan pula hendaklah memberi salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang tidak ramai hendaklah memberi salam kepada orang yang ramai. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan dan orang yang muda kepada orang yang tua. So macam saya cakap tadi, bagi kita seorang murid dan kepada lecturer kita orang bagi salam. Itu salah satu contoh kita cakap kepada orang yang lebih tua. Maksudnya kita tak ada hormat. And apa yang daripada hadis tadi kita nampak memberi keutamaan kepada orang yang menaiki kenderaan kepada orang yang berjalan. Maksudnya kalau kita naik motor ataupun naik kereta, kita jumpa orang yang kenal, kita biasa Assalamualaikum, kita bagi salam kat dia. So bukan keutamaan kepada orang yang berjalan tu untuk memberi salam. So orang yang menaiki kenderaan tu sekali dia yang kena cakap kepada orang berjalan tu. Dan orang yang berjalan, dia kena memberi salam kepada orang yang duduk. Contoh kalau macam kita tengah open house, kita lepak-lepak dengan saudara-mara semua, kita nampak macam kita duduk, kita baru sampai. Kita datang, kita bagi salam dulu. Itu maksudnya keutamaannya kepada kita. Dan daripada situ juga kita nampak yang keutamaannya daripada kita orang muda untuk memberi salam kepada orang yang lebih tua. Lagi satu contoh daripada kumpulan kecil kepada kumpulan yang besar. Contoh macam kalau kita jalan-jalan dan kita pergi kedai makan ke apa, kita jumpa kawan-kawan kita tengah lepak ramai-ramai. So kewajipan dan keutamaan itu kepada kita untuk memberi salam dahulu. Pada apa yang kita nampak, kita tak salah pun sebenarnya kita memberi salam dulu. Kita jadikan benda ni sebagai satu kebiasaan kepada kita. Memanglah kita orang Islam, memang kita nampak benda tu as satu benda yang macam sekarang ni kita dah tak rasa benda tu as benda satu yang benda wajib. Macam sebagai kita dengan kawan, kita je cakap macam hey mana apa semua, kita tak ada pun bagi salam as benda satu benda yang macam biasa dah bagi kita.
Macam contoh kalau sekarang ni cubalah kita terapkan dalam diri kita, kita anggap bagi salam ni as sesuatu perkara yang wajib, supaya benda tu datangkan mindset kepada kita bahawa benda ni satu benda yang memberikan satu impak kepada diri kita sendiri. Okey? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak terangkan macam Haji cakap tadi, kita budaya memberi salam kan. Okey, budaya memberi salam ni dalam Islam dia ada banyak. Contoh, adab menuntut ilmu, ada adab dengan orang tua, adab bercakap dengan ibu bapa, adab dengan keluarga, adab dengan rakan. Tapi pada hari ini kita nak spesifikkan kepada adab memberi salam. Minta maaf kan, lagi slow sikit lah. Biasa tu kan. Okey, adab memberi salam ni. Adab memberi salam. Amin, kuat sikit, Amin. Perkara yang pertama kita ada sebut kan, salam sudah kita nak sapa dia. Contoh, Assalamualaikum dia salam lah. Dengan Islam kita cakap Assalamualaikum ataupun shake hand. Tapi waktu COVID ni kita tak boleh pakai shake hand. Kita orang kata salam kluster baru. Maksudnya dengan kluster baru. Salam era baru, norma baru. Dengar tak? Dengar. Tak berapa nak next tak? Tak apa, it's okay. Okey. Dalam Islam juga ada cakap, kalau kita ni pandai mana pun, tapi kalau kita tak ada adab, orang tak pandang. First impression orang tak ada kita, melalui adab. Apa-apa orang pandang kita, adab tu penting. Pasal dari sekolah, cikgu cakap, hidup ni dia tak pandai, jadi beradab, betul tak? Betul. Sekarang ni saya akan menerangkan tentang kelebihan memberi salam. Kelebihan memberi salam ni dia bukan budaya yang mulia lah. Namun budaya ni orang kata apa, ditelan zaman. Dia digantikan dengan perkataan hello, hi, how are you, dan macam lah, yo, my, gitu lah. So apa kata, antara kelebihan kita memberi salam, kebaikan adalah kita boleh menjadi hamba dengan mulia di sisi Allah. So bila macam Nabi pun bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, sesungguhnya seutama manusia pada Allah bila yang terlebih dahulu memberikan salam dalam kalangan mereka. Maksudnya untuk kita jadi orang yang paling mulia di sisi Allah ni, kita kena macam contoh kita jumpa dengan kawan kita kan. So kita kena jadi orang lebih baik, kita menjadi orang yang memberi salam daripada menjawab salam. So walaupun memberi salam tu sunat tapi apa salahnya kita jadi orang yang kita jadi orang yang first memberi salam dulu. Mungkin nampak macam sunat muakkad, tapi itu sunat yang dituntut kan, betul tak? So yang kedua adalah kita boleh mendapat berkat kepada diri kita dan keluarga kita. Macam Nabi pernah mendidik Sayyidina Anas bin Malik. Nabi berkata, wahai anakku, jika kamu hendak masuk ke tempat keluargamu, maka ucapkanlah salam. Nescaya akan berkat ke atasmu dan seluruh keluarga rumahmu. So maksudnya, macam bila kita nak masuk ke tempat, macam kita nak masuk rumah, kita nak masuk rumah kita, so kita bagilah salam. So orang kata nampaklah kita ni kita boleh dapat berkat kita, Allah pun letak kita bagi darjah itu dekat kita kan. So yang terakhir adalah kelebihan memberi salam ni adalah ni salah satu strategi kita untuk ke syurga. So dengan memberi salam, dosa Islam kan mudah, dengan beri salam dapat pahala kita. Okey, untuk poin yang ketiga ni, strategi ke syurga. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud kamu tidak akan masuk ke syurga sehinggalah kamu beriman. Kamu tidak akan benar beriman sehinggalah kamu semua saling menyayangi. Maukah kamu kalau aku tunjukkan sesuatu yang jika kamu melakukannya, tentu kamu semua akan saling mengasihi. Sebarkan salam anda. Nabi pun berpesan kita supaya kita kena sebarkan salam. So contoh kalau kita pergi mana-mana di kurang konten, kita contoh anda kata lepak, tak, instead of kita kata weh Mike, apa khabar kan? So apa kita tukar dengan Assalamualaikum, okey tak, apa khabar kita sekarang? So mulakan dengan Assalamualaikum ataupun Assalam.
Saya sambung ni adalah saya akan sambung dengan menjawab salam. So kalau kita orang datang bagi salam dia, kita bagi salam ke orang yang menjawab ni pula, macam kita tahu hukum menjawab salam ni adalah wajib kan. So kenapa kita tak nak jawab salam tu kan? Macam contoh orang bagi salam, Assalamualaikum, belum kita jawab, oh Islam ke? So saya rasa benda tu tak sepatutnya dijadikan sebagai apa orang kata, jadikan sebagai amalan lah. Sebab benda ni nampak sangat tak baik sebenarnya. Itu macam mempersendakan agama. Ada dia nampak bagi pandangan saya tak kata ni pandangan semua lah. Sorry. Pandangan saya. So kenapa kita boleh cakap, oh Islam ke? Kenapa kita boleh cakap? Betul lah, andai kata dia kafir pun, saya rasa kawan-kawan saya yang bukan beragama Islam pun ada yang bagi salam dekat saya. So apa salahnya saya jawab? So lagipun dia mendoakan kita. Masuk Assalamualaikum pun dalam bahasa Inggeris pun tu sikit Melayu. So dalam bahasa Melayu, moga sejahtera kat atas kamu. So dia mendoakan kita kan. So kalau kita bersalam kat orang, kalau kita orang yang mendoakan kita, so kita lebih baik kita jawab salam baik-baik, betul tak? So sekiranya minta maaf juga. So sekiranya seseorang tu apa orang kata bagi salam, so kita jawablah dengan baik-baik. Okay, ataupun satu lagi contoh, macam contoh seseorang tu tengah makan atau masa dia tengah makan tu dia tengah menyenang. Lepas tu tiba-tiba kita dalam kat dia. So apa yang perlu dia buat? So bila dia tengah makan, dia tengah mengunyah tu, benda tu tak wajib bagi dia untuk menjawab sebab dia tengah mengunyah. So kalau bukanlah tak wajib, dia tak perlu menjawab salam ni sebab dia tengah mengunyah. So kalau tengah mengunyah, Nabi pun cakap, tak makan, tak elok cakap kan. So lebih baik kita telan dulu, dia telan makanan tu, lepas tu salam. Siapa yang saya nak tambah kat sini sementara diorang settlekan pasal quiz tu. Okay, so kita nampak as benda yang salam ni actually benda yang simple je tapi tak ramai orang buat. Tahu kenapa? Sebab kita dah tak anggap benda ni sebagai satu benda yang penting. Sebab kita orang Islam, memanglah walaupun benda tu satu benda yang sunat, tapi kita cakap tadi, apa salahnya kalau kita ikut apa yang Nabi dah ajarkan kita? Okay, kita kat hidup ni kita dah tak ada dah Nabi Muhammad SAW untuk guide kita. Benda kita apa yang kita ada, kita berpegankan Al-Quran dan Sunnah saja. Dengan itu saja kita kena bimbing diri kita supaya kita menjadi mukmin yang sejati, insya-Allah. So kita tak tahu sama ada benda sekarang ni ada banyak ajaran sesat. So benda yang kita rasa benda tu as benda baik, and kita tahu benda tu dah diajar daripada kecil. So apa salahnya kita ikut? Okay, saya terangkan satu benda ni, kemudian saya akan bagi quiz, okay? Apa yang saya dah terangkan tadi, pada mulanya saya akan ulang balik. Mengikut sabda Rasulullah SAW bersabda bahawa orang yang menaiki kenderaan ni diberi keutamaan untuk memberi salam kepada orang berkaki. Dan pejalan kaki ini diberi keutamaan untuk memberi salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang sikit ataupun kumpulan kecil diberikan keutamaan untuk memberi salam kepada kumpulan yang lebih besar. Okey, saya bagi contoh. Kalau kita naik kenderaan, kita naik kereta, kita jumpa kawan-kawan kita dekat kedai makan. Dalam kita seorang dan kawan-kawan kita dalam 4-5 orang. Siapa yang diberikan keutamaan untuk memberi salam dulu? Seorang. Betul. Betul. Kakak, sorry kak, lambat. Kakak Amir betul. Soalan kedua. Okey, soalan kedua. Hukum memberi salam. Pak Fatih yang gila, anda akan mendapat cabutan betul. Anda akan mendapat hadiah. So hit me up and anda boleh claim anda punya hadiah Soalan kaca tadi tu betul, kita tengah solat. Betul ada orang kat rumah bagi salam kat luar rumah. Okay, mana kita patut buat ini? Terus tak sebelum solat ataupun kita beri solat, jawapan tu. Nampak soalan yang bertanya pasal apakah hukum tak silapnya, hukum jawab salam orang bukan Islam. Dia boleh menjawab, bahkan menurut Syekh Abu Ibnu Utsaimin hukum dia wajib berdasarkan keumuman firman Allah Ta'ala. So kita boleh jawab.
kita boleh jawab basically kita boleh jawab. Itu saja. Cara jawab salam orang Islam. Contoh ada cakap Assalamualaikum, kita jawab Alaikum je. Saya nampak satu soalan. Kalau tak bagi salam boleh dianggap kita ni seorang yang bakil tu. Bagi saya secara peribadi saya tak main agama kan. Bukanlah tak main agama. Saya tak nak cakap lebih mengenai agama sebab macam orang kata tadi penunggang pula kan. Saya hukum kita tahu hukum kita bagi salam ni adalah sunat muakkad dan sunat yang dituntut. So kalau kita tak bagi salam, benda tu tak menjadi masalah pun. Cuma kalau ada contoh saudara Arif tengah makan dekat kedai kan. So datang pula saudara Arif terus duduk tapi tak bagi salam. So Arif tak mendapat dosa pun, tak ada masalah pun. Cuma kalau boleh bila Arif dah perasan yang Arif tak bagi salam, apa kata Arif pula yang memberi salam ke Arif. So dua-dua dapat pahala, seorang bagi salam, seorang jawab salam. Itulah terima kasih. Terima kasih. Okay, second question. Dalam keadaan apa je? Ada baca dekat page di wilayah Puan. Ada orang tanya dia, terdapat ada menyatakan bahawa orang yang tidak setuju adalah orang yang baik. Dalam surah An-Nisa ayat 26, dan bila kamu diberikan kehormatan dengan satu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah kehormatan itu dengan ini daripadanya atau balaslah dia dengan cara yang sama. Memang terdapat riwayat yang menyatakan bahawa orang yang paling baik adalah orang yang baik. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tabarani dalam kitab maksudnya orang yang paling baik adalah orang yang baik dalam hukum hadis. Ini saya rujuk berdasarkan wilayah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini datang dalam keadaan sanad yang mampu, iaitu berhenti pada sahabat dan tidak sampai kepada Nabi dan mengaku iaitu sanad yang sampai kepada Nabi dan tidak ada antara ulama meriwayatkan dengan sanad yang mampu adalah Imam Ibn Al-Jad dalam musnadnya dan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Bukhari. Ada yang berpendapat bahawa mengatakan bahawa pendapat yang sahih adalah ada yang kita sama ada riwayat ini ataupun maksud pandangan Al-Darat ini berbeza dengan pandangan Imam Ibn Al-Jad dan juga meriwayatkan riwayat ini dengan tak sahihnya. Okey. Dalam riwayat Abu Hurairah adalah mauquf atau dhaif kerana pada sanadnya terputus yang tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang sebelum pada pandangan ini adalah Imam Muslim. Bagaimana yang kami nyatakan di atas, dan juga Imam Al-Bukhari kerana beliau tidak menyandarkan riwayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyandarkan kepada Abu Hurairah. Bagaimana dari kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Samaran hidup juga merupakan pandangan Imam Al-Hafiz yang mengajak dari riwayat Abu Hurairah Okey. Ni lima salam yang tidak wajib dijawab. Yang keadaan first ialah salam dari orang bukan Islam. Jika kita yakin salam itu bukan seorang Islam, tidak wajib ke atas kita untuk jawab salamnya. Jika orang bukan Islam itu adalah orang yang kita kenal, seperti teman kita atau jiran kita atau classmate kita, siapa yang kita kenal, dia memberi salam itu dengan niat yang baik. So kita boleh jawab dengan yang macam saya cakap tadi, Waalaikum, yang bermaksud untuk kamu juga. Jangan disebut salam kerana salam adalah nama Allah. Keselamatan dari Allah hanya untuk orang yang beriman padanya. Mereka yang tidak beriman tidak layak menerima doa keselamatan dari Allah. Yang kedua, keadaan jika kita terima salam dalam tandas. Hukum memberi salam dan jawab salam dalam tandas adalah haram. Dosa bagi yang memberi salam dan yang menjawab salam itu. Nama salam boleh menyebut nama Allah, tidak boleh menyebut nama Allah di tempat yang khusus seperti tandas. Okey, yang ketiga, salam ketika telah berucap. Seorang yang hendak memberi ucapan dalam satu majlis adalah sunat untuk memulakan ucapan itu dengan memberi salam pada hadirin sebelum diperkaisikan dalam
wajiblah jawab salam dia. Jika dia mula berucapan dengan menyebut dahulu perkara-perkara lain, kemudian baru balik salam kepada diri, maka diri tidak lagi wajib jawabnya. Contohnya, kita nak start majlis, lepas tu kita cakap apa kita bagi pengumuman, bagi cakap pasal benda-benda yang Ustaz kata lah. So patutnya sebelum kita start cakap tu, kita cakap Assalamualaikum dulu, salam sejahtera semua. Itu kalau kita wajib tak salam. Kalau yang dia start, dia buka, dia start majlis tu, dia dah cakap benda lain dulu, lepas tu baru dia cakap Assalamualaikum, tu tak wajib jawab. Lepas tu yang keempat ialah imam dalam sembahyang jemaah. Salam imam dalam sembahyang jemaah tidak wajib dijawab oleh makmum kerana salam itu adalah untuk makhluk lain, malaikat, iaitu malaikat, bukan untuk para jemaah. Jemaah yang menjawab salam imam akan batal sembahyangnya kerana dikira sebagai berkata-kata dalam sembahyang. Okey, yang kelima ataupun kaedah yang terakhir yang dibuat gurauan. Assalam adalah nama Allah, tidak boleh mempermainkan atau mempersedakan nama Allah. Hukumnya adalah dosa, maka tidaklah kita wajib jawab salam yang dipersedakan. Itu je. Okey, nama saya Muhammad Azim Shah. Saya bagi kesimpulan dah berdasarkan apa yang diberikan oleh panel yang lain, iaitu Muhammad Idin, Muhammad Alim dengan Muhammad Adib. So, apa yang saya boleh simpulkan adalah kita hendaklah sentiasa mengamalkan budaya memberi salam dalam kehidupan seharian kita. Seterusnya, ringankanlah mulut kita untuk mengucapkan salam kepada orang lain, walaupun dengan orang yang kita tidak kenal sekalipun. Contoh macam kita berada di poli, dalam dengan pelajar-pelajar yang lain lah. Sama ada lah kita kenal dia ke tak kenal ke, tak salah pun kalau kita cakap Assalamualaikum. Selain itu, kita memberi salam, kita tak ada rugi apa-apa. Walhal kita akan dapat pahala lagi daripada Allah SWT, kerana memberi salam itu sunat, yang jawab salam itu wajib. So kalau kita buat benda sunat, kita dapat pahala lah. So secara tidak langsung, orang lain pun akan mendoakan kita. Kita pun akan mendapat kesejahteraan, kebahagiaan hidup dan seumpamanya lah. Sebab maksud daripada Assalamualaikum itu pun ialah selamat sejahtera ke atas kamu. So orang lain yang beri salam, kita memberi salam, kita mendoakan orang tu, dan orang tu pun akan mendoakan kita juga.